Okey, baik. Saya nak terangkan pula, since dah sampai ke sini, saya nak terangkan apakah profit ataupun commission yang ada. Macam tadi kita terangkan dekat level kita ada 3 jenis profit ataupun commission. Yang pertama, okey saya terangkan kat sini, yang pertama adalah retail profit. Saya akan start dengan retail profit, kemudian saya akan start dengan overriding commission, dan ketiga adalah leadership bonus. Okey, baik. Kita pergi kepada retail profit. Retail profit adalah profit berdasarkan jualan individu. Ini penting untuk kita faham. Retail profit ni apa? Apa yang aku jual, itulah retail profit. Okey. Sekarang ni, sistem yang kita buat sekarang ni, dia ada 2 waktu yang kita akan terima bergantung pada rank. Okey. Yang pertama adalah, waktu yang pertama kita akan terima adalah semasa kita check out, semasa kita place order. Okey, semasa kita place order dekat Lebla.my, berapa jumlah value baju tersebut, kita akan dapat 10%. Contoh, katakanlah baju kurung Laura, harganya adalah RM79. Kita check out, kita memang dah dapat diskaun 10%. Diskaun 10% adalah sebanyak RM7.90. Kenapa kita boleh kasih 10%? Because of minimum commission yang terima adalah dropship 10%. Yang atas ni lebih banyak lagi. Okey, katakanlah sebenarnya saya adalah all star, saya sepatutnya dapat 15%. Soalannya, kenapa saya dapat 10% sahaja semasa check out? Jadi point dia, cerita dia adalah semasa check out dapat 10%, remaining 5% akan datang, akan diterima pada bulan hadapan. Depending on the final rank on each month, berdasarkan rank yang kita dapat pada setiap bulan, balance percentage akan dibayar pada bulan hadapan. Okey, persoalannya, kenapa tak bayar terus? Kenapa kita tak bayar terus? Because of kita takkan tahu pada bulan tersebut, ejen tersebut jadi apa. Sehinggalah pada akhir bulan. Sebab final rank ditentukan pada akhir bulan tersebut. Contohnya pada Januari, 31st Januari contoh kan. 31st Januari ataupun katakanlah pada bulan April sampai 30 hari bulan je. Pada 30 hari bulan, pukul 11.59 malam, 59 saat, 1 saat sebelum dia pergi ke 1 Mei, 1 Mei, okey, itu adalah final rank dia. Dia jadi apa pada waktu tersebut? Adakah dia dropship, tak buat apa-apa? Adakah dia adalah all star, dia ada buat pembelian sikit, tapi dia tak capai influencer, ataupun dia influencer, ataupun dia ambassador? Point dia sebab, bila kita tengok kat sini, personal sale dan group sale ni akan berubah-ubah. Maknanya semua orang start 1 hari bulan semua jadi dropship. Hari yang pertama mungkin ada orang dah naik all star. Ada orang dah naik all star, mungkin ada orang tak buat apa-apa lagi, tak ada apa-apa kan. Tapi dekat level ni memang laju. Biasanya hari pertama pun orang ramai dah jadi all star kan. Hari yang kedua, mungkin ada orang masih lagi maintain all star, tapi mungkin kalau group dia dah besar, hari kedua pun mungkin dah jadi influencer. Ataupun kita buat example je lah. Hari pertama belum lagi jadi apa-apa, hari yang ketiga mungkin jadi all star because of dah ada personal sale, dah ada group sale, dia dah ada. Hari yang ke-10 mungkin jadi influencer, mungkin hari yang ke-25 dia menjadi ambassador contoh. Okey. So kita tak tahu pada hari yang keberapa dia jadi all star, dia jadi influencer dan jadi ambassador contohlah macam tu kan. Jadi sistem hanya boleh kasih semasa dia check out 10% saja. Kenapa 10%? Sebab minimum adalah 10% lah, dropship dapat 10%. Okey. Katakanlah pada akhir bulan tersebut dia jadi ambassador. Katakanlah pada bulan tersebut akhirnya dia jadi ambassador, maknanya 10% dia dah dapat semasa check out. Remaining 23%, tolak 10%, 13%. Remaining ni dia dapat bila? Remaining ni dia terima pada bulan hadapan. Bila kita dah kira, okey, inilah balance retail profit yang dia akan terima. Dia akan terima pada bulan hadapan. Okey, kita buat example. Contoh, personal sale adalah 150. Okey, personal sale 150 sebenarnya kita dah boleh pick up lah. Kalau personal sale 150, dia mungkin akan jadi, dia boleh jadi dropship je. Dia mungkin boleh jadi all star kalau dia ada orang bawah yang mungkin menyebabkan group sale dia lebih daripada 200. Dia mungkin boleh jadi influencer kalau orang bawah dia mungkin membuat sale total tambah dengan group sale dengan personal sale dia ni total lebih daripada 5,000. Dia mungkin akan jadi influencer. Benda yang takkan jadi adalah ambassador. Sebab ambassador personal sale mesti 200. Jadi dia memang takkan jadi ambassador. Okey, faham? Saya rasa itu adalah benda penting untuk Cik Puan boleh pick up apa yang saya cakap. Okey. Katakanlah contohnya personal sale dia 150. Final rank dia adalah dropshipper.
Main dia seorang buat 150, dia tak ada orang bawah, and habislah. Okey. Kalau dia punya personal sale dia adalah 150 sahaja, during checkout, 10% profit, dia akan dapat RM15. Total retail profit dia hanyalah RM15 sahaja. Okey. Example yang sama, personal sale 150, tapi final rank dia adalah influencer. Maksudnya orang ni kat bawah-bawah dia akan ada orang-orang yang lain lagi kat bawah dia, yang membuat sale-sale, menyebabkan group sale dia lebih daripada 5,000. In the end dia jadi influencer. Nampak example yang atas dan example yang bawah, personal sale tetap sama. Yang pertama dia mungkin tak ada orang bawah dan dia tak ada orang bawah dan tak ada sebarang sale. Yang kedua dia ada orang bawah, because of personal sale dia 150, definitely dia akan ada orang bawah yang menyebabkan dia boleh jadi influencer. Orang bawah biasa ni menyebabkan pangkat dia naik jadi influencer. Influencer dapat 19%. Okey, during checkout memang tetap dia mendapat 10% profit, iaitu RM15, sama je, sama dengan kat atas ni. Namun begitu, balance retail profit yang masih belum dibayar adalah 9%. Sebab 19 tolak dengan 10 yang dah dibayar, balance adalah 9%, darab dengan 150, total dia adalah RM13.50. Total retail profit dia sebenarnya, keuntungan yang dapat untuk retail profit adalah sebanyak RM28.50. Apa yang saya cuba tunjukkan kat sini? Apa yang saya cuba tunjukkan kat sini adalah, yang pertama, retail profit adalah jualan individu. Tak ada kena-mengena dengan jualan orang bawah. Retail profit adalah untung runcit adalah apa yang saya jual kepada orang lain ataupun order saya lah. Apa yang saya cuba tunjukkan kat dalam ni, pangkat memberikan peranan berapa persen yang kita akan dapat. Contoh. Contoh. Example 1, contohnya final rank dia adalah sebanyak 10% dropshipper. Dia hanya dapat 10% je lah. Tapi kalau pangkat dia lebih tinggi, bila dia dapat 19%, dia mendapat RM13.50 ekstra sebab dia dapat 9%. Itu sebenarnya adalah lebih kurang kita boleh cakap 90% lebih banyak income dari segi percentage lah. 90% lebih banyak income daripada dropshipper. Kita nak tunjukkan betapa sebenarnya rank ni penting. Menyebabkan jualan kita sendiri tu lebih berbaloi-baloi. Kalau kita jual satu pun, because of pangkat kita lebih tinggi, percentage kita dapat adalah lebih tinggi lagi. Dan lebih-lebih berbaloi. Ini kita tengah kirakan dia adalah influencer. Cuba bayangkan dia adalah ambassador, 23%. Maksudnya pada jualan yang sama, duit yang diterima adalah lebih banyak lagi untuk retail profit. Okey. Next example, katakanlah personal sale dia 7,000. Adakah 7,000 ni boleh buat untuk personal sale? Macam saya cakap, ada ejen kami buat lebih kurang 40,000 sebulan. So 7,000 sebulan adalah example yang saya letak kat sini adalah example yang logik. Bukanlah example yang tak logik. Final rank katalah jadi ambassador. Dia dapat 23%. During checkout, 10% profit, dapat RM700. Okey. Cuma 7,000 ni tak semestinya personal sale 7,000 ni dia buat sekali buat personal sale 7,000. 7,000 ni adalah personal sale dalam masa sebulan. Dia mungkin buat 150, 200, 500, 150, RM79, RM45, banyak-banyak jenis order, tambah. Total sebulan sale dia adalah 7,000. So setiap kali dia order tersebut, katalah dia order 100, dia dapat 10%, dapat RM10. Dia order 500, dapat 10%, dapat RM50. Dia order RM79, 10% je RM7.9. Cuma example yang saya buat ni adalah, kalaulah personal sale dia total daripada satu akhir bulan sampai ke akhir bulan tu adalah 7,000. 10% dia akan dapat 700 ni, setiap kali pembelian tu tambah, total dia adalah 10%, 700 lah. Balance retail profit, dia akan terima 13%. Sebab dia sepatutnya dapat 23%, semasa checkout hanya dapat 10% sahaja. Total balance dia adalah 13%, darab dengan 700, darab dengan 7,000, total adalah RM910. In fact, sebenarnya 13% ni adalah lebih banyak lagi daripada 10% tersebut. Masa checkout dapat 700, bulan hadapan dapat 910. Total yang diterima adalah RM1,610. Lebih jauh berbaloi-baloi. Inilah yang saya ceritakan tentang retail profit. Okey. Baik, saya harap semua orang jelas dengan retail profit.